Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Mei 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Hari ini kita ada tetamu khas Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Abdullah Saidol yang turut sama di studio UKAS bagi Buletin UKAS edisi tengah hari. Terima kasih saudari Grace. Berita utama. Kerajaan Sarawak tidak melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah bagi memastikan ekonomi negeri ini terus dijana sekaligus merancangkan pelaksanaan program pembangunan. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg berkata, pelaksanaan semula PKP secara menyeluruh akan mendatangkan kemudaratan kepada ekonomi negeri yang sudah menerima impak hebat ekoran pelaksanaan PKP dan PKPB pada tahun lepas. Katanya, kerajaan negeri juga mengambil kira impak PKP ketika kegiatan ekonomi negeri ini sambil menambah ekonomi negeri perlu terus dijana supaya rakyat tidak hilang pekerjaan. Dalam keputusan Hari Raya Aidilfitri 2021 pada Selasa, Ketua Menteri memberitahu JPBN Sarawak memilih untuk terus melaksanakan PKPD di lokasi berlakunya kes-kes kejangkitan berpandukan kepada data dan keadaan di lapangan. Tambah Ketua Menteri, penggunaan kaedah jejak, uji, kuarantin, sisih lebih praktikal berbanding dengan menutup seluruh daerah atau negeri yang terlibat dengan pelaksanaan PKP. Menurut beliau lagi, Kerajaan Sarawak kini sedang memberi tumpuan sepenuhnya terhadap usaha untuk mengekang jangkitan COVID-19 di samping melaksanakan program imunisasi kepada 2.8 juta rakyat negeri yang layak. Sementara itu, Ketua Menteri mengajak seluruh rakyat pelbagai lapisan di Sarawak untuk terus menjaga akhlak budi pekerti dan mengukuhkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Katanya, perpaduan rakyat di negeri ini amat penting bukan hanya pada masa senang tetapi juga ketika menghadapi bencana seperti pandemik COVID-19. Sebelum saya serahkan berita kepada Grace, saya mewakili warga kerja UKAS di pelosok wilayah Sarawak ingin menyampaikan salam Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat warga negeri di mana jua anda berada. Bahagian khas kepada barisan hadapan ataupun frontliners yang bertugas dan berkorban ketika kita sedang menyambut perayaan bulan Syawal. Pasukan beruniform, petugas-petugas di semua pusat kuarantin dan hospital dan sukarelawan yang memberi bantuan seperti menghantar makanan. Jasa saudara-saudari amat kami hargai. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendaftar untuk mendapat suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Semoga kita dilindungi dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kembali semula kepada Grace. Terima kasih Yang Berhormat Abdullah Saidol. Laporan seterusnya, umum mengetahui perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri mahupun daerah untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan sepanjang SOP PKPB diperketatkan di Sarawak sehingga 17 Mei 2021. Berkongsi pandangan mengenai keputusan tersebut, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Abdullah Saidol berkata, kepatuhan dan kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi mengelak kebarangkalian tercetusnya gelombang penularan baharu COVID-19 musim perayaan. Saya memahami perasaan orang ramai yang ingin balik kampung pada sambutan Hari Raya ini. Ramai yang rasa terkilan, termasuk diri saya sendiri yang masih ada orang tua, ibu bapa saya di kampung dan kami adik-beradik cuba menahan untuk tidak balik kerana kami rasa keselamatan kesihatan mereka harus dijaga. Kita harus bekerjasama dan terus cekal untuk memastikan kes positif ini turun supaya tahun depan kita dapat merayakan gawai dan hari raya dengan lebih tenang dan semua dapat balik kampung. Tambah Abdullah, ia bukan satu halangan besar untuk menghayati maksud sebenar perayaan, malah kemeriahan hari kebesaran itu tetap dapat dirasai melalui panggilan telefon maupun aplikasi panggilan video sebagai pengganti diri.
Mereka masih dapat menghubungi keluarga mereka melalui telefon ataupun video call. Dan saya harap mereka terus bersabar kerana perayaan Hari Raya dan Gawai ini bukan tahun ini saja, dia akan berlaku setiap tahun dan seterusnya. Dalam pada itu, melihat situasi penularan COVID-19 yang masih berada di tahap membimbangkan, beliau mengakui pengambilan vaksin yang disediakan kerajaan merupakan inisiatif terbaik dalam usaha meredakannya. Saya rasa kita harus yakin kepada pilihan pakar untuk menggunakan vaksin ini untuk melindungi diri kita sendiri. Jangan rasa cuak atau takut untuk mendaftar mendapatkan suntikan vaksin. Kerana ini penting. Bila semua kita di Sarawak tu dah dapat suntikan vaksin, saya rasa insya-Allah antibody ataupun imunisasi badan kita akan lebih kuat menentang ancaman COVID. Dan bila dah rasa rendah sikit, jadi mungkin PKPB ini akan dapat dilonggarkanlah. Berikut pula, masyarakat kini perlu mempraktikkan diri dan menerima pengamalan norma baharu ketika menyambut perayaan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu beberapa keputusan sebelum ini telah dipindah setelah mengambil kira faktor-faktor tertentu bagi membendung penularan wabak COVID-19. Umat Islam dibenarkan untuk mengadakan takbir Hari Raya Maghrib 1 Syawal, iaitu hari terakhir Ramadan Maghribnya, dan tidak melebihi jam 10 malam pada 1 Syawal. Dan boleh disambung pada selepas solat subuh pada hari berikutnya sehinggalah bermulanya solat Aidilfitri. Semua masjid dan surau diberi kebenaran untuk mendirikan solat sunat Aidilfitri mengikut kapasiti masjid dan surau masing-masing. Dan tempoh ziarah hari raya pada tahun ini hanya satu hari sahaja, iaitu pada 1 Syawal. Dan kebenaran hanya untuk ahli keluarga terdekat sahaja. Had bilangan pengunjung di kalangan ahli keluarga terdekat dalam sesuatu masa adalah 50% ataupun separuh daripada kapasiti saiz rumah dengan penjarakan fizikal 1 meter. Dalam sidang media garis panduan sambutan Hari Raya tahun 2021 terbaharu di Kuching pada Selasa, beliau menambah bagi aktiviti ziarah kubur pula tidak digalakkan di tempat masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Abdul Rahman turut menjelaskan mengenai aktiviti yang tidak dibenarkan semasa perayaan. Tidak dibenarkan sama sekali jawatankuasa pengurusan masjid dan surau mengidangkan sebarang bentuk makanan dan minuman. Sekiranya ada nak disediakan makanan, semua bentuk makanan itu disediakan dalam bentuk bungkusan. Aktiviti kedua yang tidak dibenarkan ialah aktiviti takbir rumah ke rumah, tidak dibenarkan. Yang ketiganya, aktiviti rumah terbuka pun tidak dibenarkan. Dan yang keempat ialah majlis tahlil selepas solat Aidilfitri, sama ada di masjid ataupun di surau. Untuk di kawasan PKPD, semua aktiviti sambutan Hari Raya Aidilfitri adalah tidak dibenarkan dan solat sunat Aidilfitri hanya dilaksanakan di rumah masing-masing. Selanjutnya, kehadiran Hari Raya Aidilfitri tahun ini pasti bermakna buat seramai 245 orang golongan asnaf dari Parlimen Kota Samarahan apabila mereka menerima sumbangan bantuan Hari Raya. Bantuan tersebut merupakan sumbangan daripada Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang dan Adun Setakan, Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud. Penyerahan sumbangan tersebut telah dilakukan kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung bagi mewakili penerima di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, Rubiah berharap agar sumbangan bantuan berkenaan dapat meringankan beban dan memberikan keceriaan kepada mereka menjelang Hari Lebaran. Beralih ke laporan di Kuching, susulan pengisytiharan kluster Bako Hilir, Kampung Bako Hilir telah dikenakan PKPD bermula 12 hingga 25 Mei 2021. Prihatin dengan kekangan yang dihadapi komuniti setempat, Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni telah menyerahkan bantuan makanan kepada 130 ketua isi rumah menerusi penghulu Kampung Bako Janibah Hazmi pada Selasa. Beliau juga memohon semua penduduk terlibat untuk mematuhi arahan Kementerian Kesihatan Malaysia demi keselamatan semua. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.